Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Insyaallah kita akan meneruskan kutum kita pada bulan Ramadan ini dengan melakukannya sebanyak 3 siri, iaitu siri yang pertama selama 10 hari yang pertama, dan siri yang kedua untuk 10 hari yang seterusnya, dan siri yang ketiga untuk siri yang seterusnya. Jadi konsep yang saya akan cuba sampaikan adalah, pertama sekali kita akan melihat apakah keadaan kita pada 10 hari yang pertama. Kemudian daripada situ kita ekstrak apakah objektif yang kita mahu capai. Dan terakhir sekali, daripada objektif yang kita nak capai itu, apakah langkah-langkah praktikal yang kita boleh lakukan agar menjadikan Ramadan pada tahun ini Ramadan lebih bermakna daripada sebelum-sebelumnya. Jadi dari segi keadaan kita pada 10 Ramadan pertama ni adalah saya memberi secara general je lah. Kita mungkin akan malas berpuasa, kita akan mungkin malas untuk bertilawah, dan kita juga akan malas untuk bersolat tarawih. Kenapa? Kerana ini adalah satu fenomena yang fitrah pada manusia. Apabila dia tidak pernah melakukan sesuatu perkara, apabila dia hendak melakukan sesuatu perkara itu secara mengejut dan secara yang banyak sekali, dia akan merasa malas, dan dia akan rasa sebab apa? Kerana badan dia tidak biasa lagi. Contohnya, analoginya seperti kita semua yang masih belajar di Kanada ataupun pada rakyat umum kan. Setelah kita sudah lama bercuti, contohnya di Kanada cuti 4 bulan, apakah yang terjadi selepas masuk pada bulan September, itu semester yang baru? Kita mesti rasa malas nak belajar, malas nak pergi fly balik. Dan yang juga yang bagi yang bekerja, setelah dia bercuti panjang selama sebulan contohnya, mesti dia nak masuk kerja balik, dia mesti rasa malas. Kenapa? Kerana dia telah biasa kepada dirinya dalam keadaan rehat. Sama lah kita tak pernah berpuasa pada sebelum bulan Ramadan, tiba-tiba kita nak puasa selama 30 hari straight. Kita jarang-jarang bertilawah, sekurang-kurangnya mungkin 2-3 page satu hari. Tiba-tiba kita nak jump start, ada orang nak baca terus 1 juz satu hari. Dan juga ada yang tak biasa nak solat sunat selepas solat fardu pun, tiba-tiba nak solat tarawih sebanyak 8 hingga ke 20 rakaat. Bukankah itu satu, orang kata, mountain to climb kan, bagi orang yang tak biasa? Jadi pada keadaan kita keadaan macam ni, apakah hadafnya? Jadi hadafnya adalah pada 10 hari yang pertama ini, penting untuk kita agar kita menjadi manusia yang istiqomah. Manusia istiqomah agar kita boleh melalui hari yang seterusnya, iaitu 20 dan ke-30, dan di mana hari yang terakhir, 10 terakhir itu adalah yang paling penting. Jadi target kita nak target 10 malam terakhir itu buat secara terbaik. Jadi macam mana nak capai terbaik itu? Kita kena pastikan 10 hari yang pertama ini kita lakukannya dengan penuh istiqomah. Dan apakah elemen pertama dari istiqomah? Rasulullah SAW ada sebut, Rasulullah ada sebut dalam hadis Bukhari dan Muslim, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia menyebut, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan Allah memberinya balasan yang baik. Jadi penting untuk kita istiqomah adalah sebenarnya ada iman. So kita kena pupuk iman kita itu. Jadi macam mana nak pupuk iman itu? Secara praktikalnya. Macam mana kita nak pupuk iman itu secara praktikalnya adalah kita kena pupuk secara slow and steady. Iman dia kalau kita nak naik iman dalam satu hari itu mudah. Contohnya kita dengar je ceramah yang membungsukan semangat, InsyaAllah kita akan naik iman. Satu hari itu dah naik iman habis. Tapi bila kita telah naik iman, pada esoknya ataupun seterusnya kita akan turun bawah balik. Kenapa? Sebab kita tak pupuk iman, tapi kita tambah iman. Jadi sekarang ni kita nak pupuk iman. Jadi nak pupuk iman ni secara praktikalnya adalah kita kena lakukan sesuatu perkara itu biarpun sedikit tetapi berterusan. Di mana Rasulullah SAW pun ada sebut dalam hadis, ahabbal a'mali ilallah adumuha wa in qal. Antara amal yang paling Allah sukai adalah amal yang berpanjangan walaupun sedikit. Jadi praktikalnya untuk kita mengumpul iman adalah kita melakukan sesuatu perkara itu walaupun sedikit tapi dia berpanjangan. Contohnya saya bagi dalam solat dalam solat fardu. Jadi macam mana kita nak tambahkan sikit daripada solat fardu yang kita selalu sembahyang? Jadi secara praktikalnya saya suggestkan pada bulan Ramadan ini selalukanlah pergi sembahyang solat fardu di masjid. Yang dah biasa sembahyang jemaah, yang tak biasa sembahyang jemaah, kita naik sikit, iaitu sembahyang jemaah dulu, baru fikir ke masjid. Kemudian contohnya pada waktu malam, solat qiyam pada waktu malam contohnya. Contoh tarawih kita tak biasa, tiba-tiba nak sembahyang 8 rakaat ke apa Tak apa,
Yang tak biasa, semayang dulu kat rumah pun boleh. Semayang kat rumah 2, 3, 4 rakaat sekali lah, 8 rakaat kan. Tapi kalau tak biasa buat semayang kat masjid, contoh masjid semayang lama ke apa, kita semayang kat rumah dulu. Sebab apa? Sebab objektif kita adalah untuk melakukan amalan yang berpanjangan walaupun sedikit. Yang dah biasa pergi solat tarawih semua, nak cuba biasakan solat malam pula. Jangan tiba-tiba nak bangun pukul 3 pagi untuk semayang semayang tahajud. Kita cuba start dengan awal-awal, apabila kita bangun untuk bersahur, walaupun kita tak solat, tapi kita penuhkan dengan pagi kita dengan penuh dengan istighfar. Kenapa? Kerana apabila kalau kita dah sebab kita nak biasakan diri, apabila kita terbangun daripada tidur, kita terus nak ingat kepada Allah SWT. Itu sebenarnya main dia. Jadi apa sebenarnya adalah contohnya kita nak sahur kan. Contoh kita bangun sahur sini contoh 5.44, 5.45 habis kan. Contoh kita bangun 5 suku. So ada dalam setengah jam. So nak semayang dan duduk semua mengambil masa lama. Jadi apa yang kita buat is sebentar kita turun ke tangga pergi tempat makan, kita baca astagfirullah, astagfirullah. Kita biasakan diri kita dengan berzikir pada waktu malam. Tapi kita baca doa, tapi kita baca subhanallah. Tak kisah, kita just berzikir. Yang penting kita mengingati Allah SWT tak kala kita bangun daripada subuh. Tak kala kita bangun daripada untuk suhur kan. Maafkan saya kan. Kemudian apa lagi the next step untuk orang yang dah contoh dah biasa mengingati Allah pada waktu pagi, selepas dia bangun, dia boleh semayang 2 rakaat before ambil makan suhur contohnya. Contohnya dia bangun 5 suku atau 5 atau pukul 5, just bangun ambil wudu, semayang 2 rakaat cukup lah. Itu terus makan. Dan insyaAllah daripada setiap malam kita buat macam ni, insyaAllah pada malam yang akan datang akan lebih mudah untuk kita bangun dan solat. Dan akhir sekali adalah kita jangan procrastinate. Sebab kita dah masuk dalam Ramadan. Kalau kita nak tunggu next dah terlampau lambat dah. Jadi kita kena start from now. Dan insyaAllah pada siri yang seterusnya saya akan menceritakan tentang 7 langkah syaitan menyesatkan. Kitab Minhajul Abidin daripada baik Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ini akan menceritakan tentang bagaimana kita nak teruskan the next 10 days pula untuk mengelak daripada kekacauan syaitan. Kerana sekarang ni ada kekacauan diri sendiri, kita yang tak nak. So sekarang ni bila kita nak, syaitan pula yang nak menghalang kita. Bukan syaitan yang dah digaris, tapi syaitan nafsu. Dan last quote adalah, kita ingat kita ibadah smart, not ibadah hard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.